Assalamualaikum, nama saya Nurul Farhana binti Farid, pemegang kad matrik di 202111010304. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai rancangan pengajian harian yang bertajuk Sistem Kardiovaskular. Fokus pembelajaran bagi RPH ini adalah 5.4 peredaran darah, 5.41 kitaran sistematik, 5.42 kitaran pulmonari, 5.43 faktor-faktor yang mempengaruhi kembalian darah ke jantung, 5.44 mengukur tekanan darah, 5.5 hipertrofi dan atrofi jantung, 5.5.1 definisi hipertrofi dan atrofi jantung, 5.5.2 perubahan fizikal yang berlaku pada jantung hasil daripada hipertrofi dan atrofi jantung, 5.5.3 faktor-faktor yang menyebabkan hipertrofi dan atrofi jantung, 5.5.4 kesan-kesan hipertrofi dan atrofi jantung terhadap keupayaan kerja fizikal. Seterusnya adalah objektif pembelajaran. Terdapat 3 aspek dalam objektif pembelajaran. Yang pertama adalah psikomotor. Melalui aspek ini, murid dapat membina, merungkaikan, menerangkan dan menghuraikan. Seterusnya adalah aspek kognitif. Murid dapat menyatakan, membuat inferen, menjelaskan dan menunjukkan. Akhir sekali, efektif. Murid dapat memahami, menyelesaikan, berkongsi dan melaksanakan. Seterusnya kita beralih kepada fasa pengenalan. Untuk fasa pengenalan ini, guru akan menayangkan tayangan video selama 3 minit 30 saat. Isi kandungan ataupun maklumat pembelajaran dalam video ini adalah mengenai jantung. Seterusnya, video ini menerangkan mengenai pengenalan kepada jantung, fungsi-fungsi jantung, kedudukan jantung. Di akhir sesi pembelajaran, semua pelajar ataupun murid-murid dikehendaki untuk membuat nota dan menghantar nota tersebut di dalam aplikasi Padlet secara atas talian. Seterusnya kita beralih kepada fasa perkembangan. Untuk aktiviti pertama, kami memilih untuk melakukan aktiviti peta iting. Tajuk untuk aktiviti pertama adalah 5.4 peredaran darah, 5.41 kitaran sistematik dan 5.42 kitaran pulmonari. Maklumat pengajaran dan pembelajaran adalah yang pertama, menerangkan mengenai pengenalan peredaran darah. Yang kedua, menerangkan bagaimana berlakunya kitaran sistematik dan kitaran pulmonari. Akhir sekali, sebagai guru kami menerangkan struktur anatomi sistem kardiovaskular. Untuk menjalankan aktiviti ini, pelajar dikehendaki untuk membuat 2 kumpulan dan mereka dikehendaki untuk membina satu peta iting berkaitan dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, setelah selesai membuat peta iting, semua pelajar dan ahli kumpulan dikehendaki untuk membentangkan peta iting yang telah dilakukan. Seterusnya, untuk fasa perkembangan aktiviti kedua, kami memilih untuk melakukan aktiviti Treat a Problem. Tajuk pengajaran dan pembelajaran untuk aktiviti ini adalah 5.4 faktor-faktor yang mempengaruhi kembalian darah ke jantung dan 5.4.4 mengukur tekanan darah. Maklumat pengajaran dan pembelajaran bagi aktiviti ini adalah menerangkan mengenai faktor-faktor kembalian darah ke jantung dan cara-cara bagaimana untuk mengukur tekanan darah. Bagi melaksanakan aktiviti ini, pelajar dikehendaki untuk membahagikan kepada 2 kumpulan. Pelajar kumpulan 1 diminta untuk membuat soalan dan skema jawapan berdasarkan tajuk pembelajaran dalam kertas mahjong yang diberikan, manakala pelajar kumpulan 2 pula perlu menjawab soalan yang telah disediakan oleh kumpulan 1. Pelajar kumpulan 2 dikehendaki untuk menjawab soalan yang diberikan dalam tempoh masa 5 minit. Setelah selesai menjawab, mereka perlu meletakkan kertas mahjong di hadapan kelas untuk sesi perbincangan. Selanjutnya kita beralih kepada aktiviti ketiga iaitu 3 Stay 1 Stay. Tajuk bagi aktiviti ketiga adalah 5.5 hipertrofi jantung dan atrofi jantung, 5.51 definisi hipertrofi dan atrofi jantung, 5.52 perubahan fizikal yang berlaku kepada jantung hasil daripada hipertrofi dan atrofi jantung.
Maklumat pengajaran dan pembelajaran untuk aktiviti ini adalah menerangkan mengenai perbezaan hipertrofi dan atrofi jantung, menerangkan mengenai definisi hipertrofi dan atrofi jantung, dan seterusnya menerangkan perubahan fizikal yang berlaku. Bagi melakukan aktiviti ini, pelajar dikehendaki untuk menulis semula maklumat pengajaran dan pembelajaran di dalam kertas majung. Selepas selesai membuat nota, setiap kumpulan perlu pergi ke kumpulan lain untuk mendengar pembentangan daripada kumpulan lain. Akan tetapi, salah seorang daripada setiap kumpulan perlu stay ataupun kekal di tempat mereka untuk menerangkan mengenai nota yang telah mereka lakukan kepada kumpulan lain. Di akhir sesi ini, setiap ahli kumpulan yang pergi ke kumpulan lain itu perlu menerangkan isi-isi yang mereka dapat kepada orang yang kekal. Bagi aktiviti yang terakhir iaitu aktiviti 4, kami memilih untuk melakukan aktiviti teamwork web. Tajuk bagi aktiviti keempat ini adalah 55 faktor-faktor yang menyebabkan hipertrofi dan atrofi jantung dan 5.5.4 kesan hipertrofi dan atrofi jantung terhadap keupayaan kerja fizikal. Maklumat pengajaran dan pembelajaran adalah menerangkan mengenai amalan hidup sihat dan tidak sihat yang menyebabkan hipertrofi dan atrofi jantung, seterusnya kesan daripada hipertrofi dan atrofi jantung. Bagi melaksanakan aktiviti ini, murid-murid perlu duduk di dalam kumpulan. Semasa guru mengajar, mereka dikehendaki untuk menyalin nota mengenai isi-isi yang terdapat dalam maklumat pengajaran dan pembelajaran. Setelah selesai aktiviti pengajaran, mereka dikehendaki untuk menghantar seorang wakil bagi menulis isi-isi yang telah mereka catatkan. Setiap kumpulan hanya perlu menghantar seorang wakil sahaja untuk menulis nota ataupun isi-isi yang mereka dapat di dalam kertas majung yang telah disediakan. Bagi mengukur tahap kefahaman murid-murid, guru telah menyediakan aktiviti penilaian. Aktiviti penilaian ini dibahagi kepada dua. Yang pertama secara atas talian, yang kedua secara offline. Bagi menjalankan aktiviti secara atas talian, guru memilih untuk menggunakan aplikasi Quizizz. Manakala bagi menjalankan aktiviti secara offline, guru memberikan lembaran soalan kepada murid-murid. Kedua-dua kaedah penilaian ini akan dijalankan di dalam bilik darjah. Seterusnya kita beralih kepada bahagian penutup. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat memahami pengajaran yang disampaikan. Terdapat 3 orang pelajar yang mempunyai tahap pemahaman yang sederhana. Lembaran tambahan telah diberikan kepada pelajar supaya mereka dapat menguasai topik-topik yang telah dipelajari. Seterusnya, guru mengulangi secara ringkas keseluruhan topik di akhir pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya, soalan yang akan diberikan kepada murid-murid perlu mengikut kaedah taksonomi Bloom dan disusun mengikut peringkat yang mudah hingga ke peringkat yang paling sukar. Bagi cadangan dan aktiviti susulan, guru perlulah menjalankan aktiviti yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah agar pelajar dapat merasai kelainan suasana pembelajaran. Dan akhir sekali, bagi menjalankan aktiviti pengukuhan, guru meminta pelajar untuk membuat satu rumusan berdasarkan tajuk yang dipelajari. Dan kita pergi kepada bahagian yang terakhir iaitu refleksi. Di dalam refleksi ini, guru dapat menyelesaikan isu pelajar yang menghadapi masalah dengan baik. Seterusnya, guru dapat meminta murid-murid memberikan maklum balas mengenai cara pengajaran yang disampaikan. Selanjutnya, guru dapat melakukan tindakan penambahbaikan dengan mengasingkan pelajar mengikut kemampuan supaya dapat memberikan lebih tumpuan kepada pelajar yang kurang faham. Sekian, ini sahaja daripada saya mengenai rancangan pengajian hari ini. Sekian, terima kasih.